Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Majelis Ulama UMNO menegur pemimpin kerajaan dan tokoh masyarakat terutamanya agar lebih berhati-hati dalam membicarakan isu-isu sensitif berkaitan Islam. Ini supaya tidak menimbulkan salah faham di kalangan orang-orang Islam yang boleh menimbulkan perdebatan dan tuduh-menuduh di kalangan umat Islam, katanya pada satu kenyataan semalam. Ulama UMNO mengulas penjelasan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang dituduh mengharamkan penggunaan perkataan kafir. Majelis Ulama UMNO menegaskan bahwa perkataan kafir adalah perkataan yang dinaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, merujuk kepada satu kategori manusia yang tidak beragama Islam dan mengingkari akidah yang dianuti oleh orang Islam. Justru tiada sebarang sensitiviti beragama dalam menggunakan istilah kafir merujuk kepada bukan Islam kerana ia merupakan istilah dalam agama Islam. Malah, ia merupakan perkataan yang sentiasa disebut oleh umat Islam apabila membaca surah-surah yang menjadi wirid harian seperti surah Al-Kafirun dan dalam zikir-zikir seperti lafaz takbir hari raya, katanya pada satu kenyataan semalam. Pada masa sama, Majelis Ulama UMNO pula menasihatkan masyarakat Islam agar tidak gopoh mengulas, menyebar serta membuat sangkaan dan tuduhan melibatkan marwah beragama seorang saudara Islam. Ini apabila berbangkit apa-apa isu agama daripada ucapan dan tulisan seseorang sebelum mendapatkan penjelasan maksud dan tujuannya. Bersangka baik adalah lebih baik dan selamat, kata majelis itu lagi. Menjelaskan lanjut, ulama UMNO memetik nasihat Khalifah Islam Umar bin Al-Khattab RE sebagaimana dinuklinkan oleh Ibnu Katsir ketika mentafsir ayat 12 surah Al-Hujurat. Janganlah kamu menyangka terhadap satu kalimat yang keluar dari mulut saudaramu, melainkan kebaikan sedang kamu masih ada ruang menanggung maksud yang baik. Fadlina pada 31 Mac membuat permohonan maaf susulan tularnya klip video pendek dan rekaan poster yang menunjukkan seolah-olah dia menolak penggunaan perkataan kafir yang merupakan salah satu ungkapan yang terdapat dalam Islam. Dia menafikan dakwaan tersebut yang katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkan olehnya. Saya sebutkan bahwa saya tidak membenarkan anak-anak saya menyebut istilah kafir yang mempunyai konotasi kebencian terhadap warga non-muslim yang hidup bersama-sama dalam negara tercinta, jelas Fadlina. Turut terlibat dalam polemik tersebut ialah Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin yang menegaskan seseorang yang mengharamkan perkataan kafir sama seperti mengharamkan Al-Quran dan Sunnah. Namun reaksi pantas Muhammad Asri mendapat pelbagai reaksi, termasuk dalam kalangan ahli agama yang menasihatkan dia agar melihat konteks ucapan Fadlina terlebih dahulu. Dalam perkembangan berkaitan, Mufti Wilayah Persekutuan Lukman Abdullah berkata, sebarang perbezaan pandangan seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih baik. Lukman menasihatkan umat Islam agar menumpukan masa mereka untuk memanfaatkan baki Ramadan yang ada berbanding menimbulkan lebih banyak polemik mengenai isu perkataan kafir.
Majelis Ulama UMNO menegur pemimpin kerajaan dan tokoh masyarakat, terutamanya agar lebih berhati-hati dalam membicarakan isu-isu sensitif berkaitan Islam. Ini supaya tidak menimbulkan salah faham di kalangan orang-orang Islam yang boleh menimbulkan perdebatan dan tuduh-menuduh di kalangan umat Islam, katanya pada satu kenyataan semalam. Ulama UMNO mengulas penjelasan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang dituduh mengharamkan penggunaan perkataan kafir. Majelis Ulama UMNO menegaskan bahwa perkataan kafir adalah perkataan yang dinaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, merujuk kepada satu kategori manusia yang tidak beragama Islam dan mengingkari akidah yang dianuti oleh orang Islam. Justru tiada sebarang sensitiviti beragama dalam menggunakan istilah kafir, merujuk kepada bukan Islam kerana ia merupakan istilah dalam agama Islam. Malah, ia merupakan perkataan yang sentiasa disebut oleh umat Islam apabila membaca surah-surah yang menjadi wirid harian seperti surah Al-Kafirun dan dalam zikir-zikir seperti lafaz takbir hari raya, katanya pada satu kenyataan semalam. Pada masa sama, Majelis Ulama UMNO pula menasihatkan masyarakat Islam agar tidak gopoh mengulas, menyebar serta membuat sangkaan dan tuduhan melibatkan marwah beragama seorang saudara Islam. Ini apabila berbangkit apa-apa isu agama daripada ucapan dan tulisan seseorang sebelum mendapatkan penjelasan maksud dan tujuannya. Bersangka baik adalah lebih baik dan selamat, kata majelis itu lagi. Menjelaskan lanjut, ulama UMNO memetik nasihat Khalifah Islam Umar bin Al-Khattab RE sebagaimana dinuklinkan oleh Ibnu Katsir ketika mentafsir ayat 12 surah Al-Hujurat. Janganlah kamu menyangka terhadap satu kalimat yang keluar dari mulut saudaramu, melainkan kebaikan, sedang kamu masih ada ruang menanggung maksud yang baik. Fadlina pada 31 Mac membuat permohonan maaf susulan tularnya klip video pendek dan rekaan poster yang menunjukkan seolah-olah dia menolak penggunaan perkataan kafir yang merupakan salah satu ungkapan yang terdapat dalam Islam. Dia menafikan dakwaan tersebut yang katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkan olehnya. Saya sebutkan bahwa saya tidak membenarkan anak-anak saya menyebut istilah kafir yang mempunyai konotasi kebencian terhadap warga non-muslim yang hidup bersama-sama dalam negara tercinta, jelas Fadlina. Turut terlibat dalam polemik tersebut ialah Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin yang menegaskan seseorang yang mengharamkan perkataan kafir sama seperti mengharamkan Al-Quran dan Sunnah. Namun reaksi pantas Muhammad Asri mendapat pelbagai reaksi, termasuk dalam kalangan ahli agama yang menasihatkan dia agar melihat konteks ucapan Fadlina terlebih dahulu. Dalam perkembangan berkaitan, Mufti Wilayah Persekutuan Lukman Abdullah berkata, sebarang perbezaan pandangan seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih baik. Lukman menasihatkan umat Islam agar menumpukan masa mereka untuk memanfaatkan baki Ramadan yang ada berbanding menimbulkan lebih banyak polemik mengenai isu perkataan kafir.